Okey, kalau tadi kita dah berikan kepada anda semua respon berkenaan dengan pembentukan kabinet oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Dan sekarang kita nak dapatkan respon secara live kepada anda semua. Kita bersama dengan Encik Hafizi Razali, iaitu penganalisis kanan Bower Group Asia, bersama dengan kami melalui talian telefon. Assalamualaikum Encik Hafizi. Assalamualaikum Encik Hafizi. Ya, Waalaikumsalam. Boleh dengar ke? Okey, Cik Hafizi. Okey, kita teruskan dengan mungkin respon Cik Hafizi pembentukan kabinet oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berjumlah 28 menteri kesemuanya, dan juga kalau kita lihat ada portfolio Perdana Menteri dan juga timbalan Perdana Menteri itu digabungkan sebelum ini kementerian berbeza dan digabungkan dua portfolio di bawah seorang Perdana Menteri dan juga timbalan Perdana Menteri. Respon Encik Hafizi berkenaan dengan perkara ini. Ya, bagi saya memang saiz kabinet sekarang lebih kecil, tapi saiz kabinet sekarang belum berakhir lagi sebab kita belum ada satu pelantikan timbalan-timbalan menteri. Jadi kita tidak boleh kata bahawa kabinet sekarang adalah lebih kecil. Berkenaan dengan pemanggangan kuasa Perdana Menteri dan Menteri Kewangan oleh seseorang yang sama, bagi saya secara ideal dari segi governance sepatutnya portfolio ini perlu diasingkan kepada individu yang berbeza. Kerana kita perlu fahamkan bahawa dengan adanya seseorang yang sama memegang jawatan pengerusi, ketua pegawai eksekutif dan ketua pegawai kewangan dalam masa yang sama, mungkin ada satu pertindihan kuasa. Jadi kalau kita mahukan satu seimbang yang betul-betul berkesan, kita perlu melantik orang yang berbeza untuk memegang dua jawatan yang berkenaan ini. Kerana kita perlu faham bahawa Kementerian Kewangan itu mempunyai kuasa tambahan dalam kerajaan. Kita melihat kepada peruntukan bajet, kuasa ke atas syarikat-syarikat milik kerajaan dan badan-badan berkanun, semuanya adalah di bawah kuasa tambahan yang diberikan kepada Menteri Kewangan. Jadi dalam konteks ini, jika memandangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang dua jawatan yang amat berkuasa ini, beliau mempunyai kuasa tambahan kepada beberapa lagi aktor-aktor yang dimiliki kerajaan. Dengan adanya satu perluasan kuasa ini, kemungkinan untuk kita ada satu proses seimbang itu mungkin akan terjejas dari segi persepsi. Bukan saya kata Datuk Seri tidak mampu untuk melakukan satu balance ini, tetapi kita mahukan satu persepsi yang positif dari luar juga, terutamanya daripada pelabur-pelabur asing. Ya. Baik, mungkin juga bila kita bercakap tentang tahun harapan merupakan tahun yang cukup mencabar buat kita semua. Itu akan menghadapinya kemelesetan ekonomi, dan bagaimana sebenarnya kabinet ini untuk mampu untuk menyelesaikan masalah ekonomi negara dan juga berhadapan dengan kemelesetan ekonomi pada tahun harapan, Tuan. Silakan. Ya, dalam mengatasi satu masalah yang besar seperti kemelesetan ekonomi ini, kita memerlukan satu kerajaan yang stabil. Dan kita dapat lihat sekarang ini Datuk Seri Anwar mempunyai satu nombor yang agak stabil, hampir kepada 2/3 majoriti. Jadi dari segi konsepnya, kestabilan itu mungkin dicapai jika ada satu penyatu paduan yang kukuh dalam kerajaan. Dan menerusi satu penyatu paduan ini, kita berharap bahawa kerajaan dapat berkoordinasi sesama sendiri kerana tidak ada lagi satu pertelingkahan yang ketara. Dan kita berharap bahawa satu polisi yang jelas dapat diutarakan dan dilaksanakan. Lebih-lebih lagi dengan adanya satu penyatu paduan yang kita lihat daripada kerajaan perpaduan ini. Dan saya berharap bahawa dengan adanya satu koordinasi yang lebih jelas ini, polisi yang dilaksanakan itu juga merupakan polisi yang terbaik. Lebih-lebih lagi apabila kita melihat bahawa kita ada satu sinergi daripada perbezaan pendapat dan ideologi daripada parti-parti yang berbeza. Jadi saya amat berharap bahawa kerajaan yang lebih stabil ini dapat membawa masuk mereka yang lebih arif berkenaan dengan permasalahan yang tertentu, baik dari segi ekonomi ataupun kedaulatan makanan ataupun pekerjaan dan pendidikan. Dan mereka ini dapat digembelingkan bersama dengan kuasa politik yang sedia ada. Dan saya berharap juga bahawa kestabilan politik yang akan dikekalkan kerana kita dapat melihat bahawa kabinet perpaduan ini didirikan oleh beberapa parti yang berbeza hala tuju sebelum ini. Jadi yang lebih penting adalah satu kepimpinan itu, dan saya berharap bahawa kepimpinan Datuk Seri Anwar ini dapat membawa satu semangat yang baru. Semangat baru ini diharapkan dapat menyatu padukan perbezaan yang ada dan membawa satu tenaga ke arah
menyelesaikan masalah dan bukan sahaja hanya berretorik dan berpolitik. Okey, soalan terakhir saya, adakah line up kabinet pada kali ini mampu untuk memberi pergerakan positif kepada apa yang berlaku terhadap situasi politik negara 2-3 tahun ini, berlakunya pergelutan politik terhadap negara kita 2-3 tahun ini? Ya, ini bergantung kepada figura-figura politik yang dilantik kepada portfolio tersebut juga ya. Sebab kita perlu fahamkan bahawa pelantikan ini adalah berdasarkan negosiasi antara mereka. Dan saya berharap mereka cukup berpuas hati dengan apa yang ada. Walaupun kabinet ini lebih kecil dan tidak dapat memberikan lebih kepada mereka yang mungkin mempunyai kerusi yang lebih dalam kabinet, diharapkan mereka yang tidak dapat kerusi dalam kabinet juga turut bekerjasama dengan mereka yang ada kuasa supaya kita mencapai satu objektif yang sama. Tetapi yang lebih penting adalah untuk mereka yang dipilih ini berlapang dada dan tidak mengambil satu pendekatan bahawa kerajaan tahu semuanya. Jadi perlu berlapang dada untuk mengambil input dari segi mungkin akademik, dari segi industri, dari segi mereka yang pakar dalam bidang masing-masing dan bekerja bersama dan meletakkan satu tanda aras yang lebih tinggi untuk kita membandingkan negara kita dengan negara-negara lain yang lebih maju daripada kita. Jadi diharapkan bahawa ahli politik yang dipilih ini dapat meletakkan ego mereka di tepi dan memfokuskan kepada permasalahan yang telah lama rakyat suarakan dan bekerja ke arah itu. Jadi yang paling penting sekarang adalah untuk terus pandang ke depan, apa yang telah berlaku di belakang kita lupakan buat sementara waktu dan bekerja bersama. Dan dari segi kualiti kabinet yang telah dipilih ini, kalau mereka tidak dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, disarankan kepada Datuk Seri untuk sentiasa membuat satu rombakan kecil dari satu masa ke satu masa ya, seperti yang dilakukan oleh kerajaan negara Singapura. Jadi diharapkan melalui pendekatan ini juga mereka yang ada dalam kabinet sentiasa berusaha untuk menambah baik performance mereka dan jika mereka tidak dapat memenuhi tanggungjawab, kita letakkan mereka di tepi dan gantikan dengan orang yang lebih berkelayakan. Itu dia satu penjelasan yang cukup baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Hafizi Razali merupakan penganalisis kanan. Terima kasih banyak Tuan. Baik, itu dia. Dan sekarang kita akan ke Kelantan FM selepas ini, tetapi kita berehat seketika. Kita kembali selepas.